Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hanis Akila binti Jaswandi, metric number 11X0271. I would like to present my news gathering with the title Cadangan Selenggara Longkang Elak Banjir Kilat that happened in Semenyih. I will interview Encik Muhammad Hanafila Jalaluddin as MPKJ Councillor to explain more about the proposal to upgrade the affected drain in Semenyih. Encik Muhammad Hanafi Jalaluddin sebagai ahli majlis MPKJ Zon 20 kan. Okey, seperti yang sedia maklum pada bulan lalu telah berlaku banjir kilat di kawasan Selangor sebanyak 22 lokasi termasuk Hulu Langat dilanda banjir. Termasuk juga Semenyih. Okey, dan pada 13 November 2020, satu inisiatif lawatan kerja cadangan menaik taraf longkang di Bandar Semenyih bersama Ketua Jabatan Kejuruteraan MPKJ yang Encik telah buat naik di dalam laman Facebook. Okey, soalan saya yang pertama, apakah cara yang dilaksanakan oleh pihak Encik dalam membaik pulih longkang yang terjejas? Okey, pada peringkat pertamanya kita selaku pihak Majlis Perbandaran Kajang cuba mengenal pastilah apa punca yang boleh menyebabkan banjir. Sebab banjir yang berlaku di kawasan Semenyih ini kebanyakan semua banjir kilat. Banjir yang mungkin setengah jam, yang hanya air melalui dalam rumah sekejap sajalah. Jadi bila kita kena pasti, kita dapati punca banjir tersebut adalah disebabkan air yang backflow ataupun air yang berpatah ke belakang baliklah, dan menyebabkan air tidak lalu ke saliran yang sepatutnya. Jadi dia akan air akan pergi ke rumah-rumah yang rendah. Jadi apabila kita sudah tahu punca, kita cuba menyelesaikan dan mencari kaedah. Kaedahnya ialah antaranya melebarkan longkang ataupun mengalihkan beberapa laluan air yang tidak sepatutnya ke situlah. Dan di peringkat awal kita minta Jabatan Sisa Pebejal dan sampah bukal ni untuk membersihkan longkang-longkang tersebut. Kita memang dah ada lokasi-lokasi yang tersumbat ataupun air backflow tadi. Dia menghantar aduan kepada kami lah selaku pihak ahli majlis. Dia mengadu punca-punca sebab banyak tempat kita pun pada masa-masa tersebut kita pun tak sempat nak turun ke semua lokasi. Jadi kita pun mengharapkan aduan daripada orang ramai lah. Okey, adakah lawatan kerja cadangan menaik taraf longkang ini sudah dilaksanakan? Mana yang longkang-longkang yang pecah, kita dalam proses buka fail lah. Maknanya kaedahnya pertama macam mana pun mesti ada kelulusan dan mengenal pasti berapa saiz ataupun berapa kapasiti yang telah mengakibatkan banjir yang akan kita masukkan dalam kerja-kerja segera lah. Okey, adakah program lawatan ke tempat longkang yang terjejas tersebut dapat memberi kesan positif atau negatif kepada penduduk setempat? Dah tentulah kesannya positif. Sebab bila kita di peringkat peringkat majlis sendiri terus turun sehari selepas daripada kejadian banjir, jadi penduduk merasa menyelesaikan masalah. Kita dapat menyelesaikan masalah. Jadi siapa penduduk yang suka banjir? Kita semua orang tak nak. Jadi kita dengan inisiatif kita ambil dengan tindakan segera, kita cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin lah. Kawasan ataupun tempat yang pihak Encik yang fokuskan untuk pembaik pulih longkang tu khususnya kawasan di mana? Mungkin seluruh Semenyih ataupun beberapa yang terkena banjir kilat saja. Yalah, benda-benda ni dia mengakibatkan kos yang tinggi. Jadi kita pihak PBT
memanglah akan berpandu ataupun berfokus kepada kawasan-kawasan yang banjir dahulu, yang berpotensi naik air. Jadi kita pun tidak mampu dalam keadaan sekarang untuk buat keseluruhan. Tapi apapun memang di peringkat cadangan kita akan memandang lebih jauh. Kita melihat kapasiti longkang-longkang yang ada memang tidak mampu untuk menerima air yang lebih ataupun hujan, kalau hujan yang turun lebih daripada kapasiti yang sepatutnya lah. Jadi memang longkang-longkang yang ada, longkang yang dah lama, longkang yang dah 40 tahun, 50 tahun, ada yang dah lebih daripada 50 tahun. Jadi longkang-longkang tu semua dah kecil. Ini taman-taman perumahan dah banyak. Jadi memang longkang-longkang tidak dapat, kebanyakan tidak dapat menampung ni lagi lah, apa ni, kadar hujan yang lebih lah. Sebab kalau kita tengok hujan pada masa banjir yang masuk ke rumah pun airnya adalah air jernih. Sebab air, bila air jernih ni maknanya air hujan lah, bukan air daripada pembangunan. Kalau air daripada pembangunan dia biasanya air apa ni, air lumpur. Pada pendapat dan pandangan Cik, bagaimana untuk kita menyedarkan masyarakat setempat ni tentang soal kebersihan ataupun kebersihan sekeliling, terutamanya kebersihan longkang? Apa yang kita lihat memang ada beberapa punca banjir adalah sebab longkang yang tersumbat. Memang agak sukar kita nak mengenal pasti sampah-sampah tersebut adalah daripada penduduk ataupun sampah-sampah daripada buangan-buangan di tepi jalan. Jadi sampah-sampah tersebut masuk ke dalam longkang. Dan kita juga ada pernah dapat lihat tilam pun dibuang dalam longkang. Jadi itulah kadang-kadang mengakibatkan tersumbat, longkang tersumbat. Bila longkang tersumbat, air akan backflow lah. Masing-masing kena ada kesedaran sendirilah. Sebab pihak PBT akan mengutip sampah, apa sahaja kita akan kutip. Di hadapan rumah dia letak, dia bungkus, dia cantik-cantik, kita pun akan ambil. Tak kira lah sampah kering ke sampah bukal, sampah basah ke, semua PBT akan ambil. Apakah harapan Encik apabila telah menaik taraf longkang ni, lawatan kerja cadangan menaik taraf longkang ini berjaya dilaksanakan? Jadi sudah tentulah saya sebagai wakil ataupun pihak PBT memang mengharapkan apabila menaik taraf longkang tersebut kita dapatlah mengelakkan berlakunya banjir lagi. Kita meletakkan satu harapan, kadang-kadang benda-benda menaik taraf ni dia ada try and error. Kadang-kadang bila kita naik taraf di kawasan A, kawasan B pula banjir. Bila kita naik taraf kawasan B, kawasan C, jadi dia berjangkit-jangkit. Macam tu juga bila kita melebarkan jalan. Bila jalan di hadapan, contohnya di kawasan yang traffic light pertama jam, kita lebarkan, dia akan jam di hadapan pula. Dia akan terus sampailah ke penghujung lah. Tak tahulah penghujung ada ke tidak. Kalau longkang ni biasanya penghujung ni sungai lah. Jadi kita meletakkan harapan bila kita dah naik taraf longkang-longkang tersebut tidak berlaku lagi banjir seperti yang berlaku. Okey, rasanya sekadar itu sahaja pertemuan saya bersama Encik, kerjasama Encik menyertai sesi temu bual saya bersama Encik. So that's several questions that I asked Encik Muhammad Hanafi Jalaluddin as MPKJ Councillor to explain more about the proposal to upgrade the affected trains in Semuanya. I feel glad and grateful because he helps me a lot to give more information to fulfill my task. Thank you for watching my video, and don't forget to Dr. Safia and Dr. Surati for teaching us about this news gathering and this principle of journalism subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.